Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi topik kita untuk Sains Tingkatan 2 dalam tajuk ekosistem. Kita tahu bahawa sumber tenaga utama bumi berasal daripada matahari. Bagaimanakah tenaga daripada matahari dipindahkan antara makhluk di muka bumi ini? Jadi kita nak tengok aliran tenaga di dalam ekosistem. Jadi sumber tenaga dalam ekosistem berasal dari matahari. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis, di mana tumbuhan hijau menghasilkan makanannya. Kemudian tenaga itu dipindahkan kepada pengguna primer dan seterusnya kepada pengguna sekunder, pengguna tertia dalam rantai makanan dan siratan makanan. Bagaimana? Mari kita lihat. Sebelum kita mengetahui bagaimana aliran tenaga dipindahkan, kita mestilah mengetahui apa itu pengeluar, pengguna dan pengurai. Jadi dalam ekosistem, organisma kita kelaskan kepada pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Jadi, pengeluar ialah organisma yang membuat makanannya sendiri. Jadi, semua tumbuhan hijau merupakan pengeluar kerana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Pengguna primer pula ialah organisma yang memakan organisma lain. Pengguna adalah organisma yang memakan organisma yang lain. Pengguna primer ialah pengguna yang pertama sekali biasanya adalah haiwan herbivore ataupun omnivore yang makan pengeluar. Contohnya ulat berencas. Jadi dia menggunakan pengguna yang pertama, primer yang pertama, dialah yang memakan pengeluar. Pengguna sekunder biasanya ialah omnivore ataupun carnivore yang makan pengguna primer. Jadi, pengguna sekunder adalah pengguna kedua. Pengeluar, pengguna yang pertama, pengguna yang kedua. Contohnya, berkecek ekor biru ataupun dalam nama sainsnya adalah Tharcygor rufilatus adalah omnivore kerana haiwan ini, burung ini, dia memakan beluncas. Dia juga makan buah-buahan. Jadi, jika dia makan beluncas, maka dia ialah pengguna sekunder. Jika dia terus memakan buah-buahan, maka dia ialah pengguna primer. Burung raja udang contohnya adalah carnivore. Dia terus makan siput, ikan, berudu dan juga udang. Kita tengok siput. Siput dia makan daun, maka siput adalah pengguna primer. Jadi burung raja udang dia makan siput, maka burung raja udang menggunakan pengguna sekunder. Manakala pengguna tertia adalah pengguna yang makan pengguna sekunder. Pertama, kedua, ketiga. Tertia yang ketiga. Biasanya carnivore yang memakan pengguna sekunder. Dan biasanya saiznya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Contohnya ialah harimau. Manakala pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan juga tumbuhan yang mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan antara pengurai dengan haiwan dan tumbuhan dikenali sebagai saprofitisme. Jadi dia menguraikan pengguna tertia, pengguna sekunder, pengguna primer dan juga pengeluar yang
telah mati. Jadi dia juga menggunakan bahan-bahan daripada matahari yang telah ditukarkan kepada tenaga kimia dengan menguraikan kesemua haiwan dan tumbuhan tadi kepada bahan yang lebih ringkas. Itu ialah pengurai. Contohnya ialah kulat. Kulat dia menguraikan tumbuh-tumbuh kayu kepada bahan yang lebih ringkas. Jadi, apakah itu rantai makanan? Rantai makanan menunjukkan hubungan antara pemakanan antara organisma. Contohnya, kubis. Kita tahu kubis adalah pengeluar sebab dia membuat makanannya sendiri. Kemudian, siput adalah pengguna primer. Siput makan kubis, maka siput adalah pengguna primer. Tenaga dipindahkan daripada kubis ke siput. Jadi anak panah mesti daripada perpindahan tenaga iaitu kubis kepada siput. Kemudian tenaga dipindahkan kepada burung kerana burung memakan siput. Burung adalah pengguna sekunder kerana burung memakan pengguna primer. Kemudian yang terakhir, tenaga dipindahkan kepada pengguna tertier. Musang memakan burung. Ini adalah contoh rantai makanan. Apabila terdapat banyak rantai makanan yang boleh dicantumkan, maka dia menjadi siratan makanan. Mari kita lihat contohnya. Okey. Jadi, beberapa rantai makanan yang telah digabungkan dikenali sebagai siratan makanan. Ini contoh siratan makanan di sebuah kebun sayur. Mari kita lihat keempat rantai makanan yang ada. Yang pertama, pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Jadi anak panah menunjukkan aliran tenaga. Tenaga dipindahkan daripada pengeluar kepada primer, kepada pengguna sekunder, kepada pengguna tertier. Jadi bermula dengan kubis, pergi ke beluncas, pergi ke burung, kemudian dia pergi ke ular. Rantai makanan yang kedua, siput makan kubis, burung makan siput, ular makan burung. Rantai makanan yang ketiga, belalang memakan kubis, burung memakan belalang, ular memakan burung. Dan rantai makanan yang keempat, belalang makan kubis, katak makan belalang, ular makan katak. Jadi semua sekali terdapat 4 rantai makanan. Untuk memudahkan kita lihat, kita tengok arah anak panah. Setiap anak panah menunjukkan satu rantai makanan. Jadi, bagaimanakah aliran tenaga? Okey. Seperti dalam rantai makanan, anak panah adalah menunjukkan pengaliran tenaga. Jadi, tenaga daripada kubis dipindahkan daripada pengeluar, dipindahkan kepada pengguna primer. Walau bagaimanapun, sebahagian tenaga hilang kerana kita menggunakan tenaga untuk proses kehidupan kita. Contohnya respirasi, transpirasi dan sebagainya. Jadi, berlaku kehilangan tenaga. Anak panah putus-putus menunjukkan tenaga yang hilang. Kemudian, daripada pengguna primer, tenaga dipindahkan kepada pengguna sekunder. Sama juga seperti tadi, berlakunya kehilangan tenaga disebabkan proses kehidupan.
dan tenaga dipindahkan kepada pengguna tertia. Okay. Jadi, tenaga hilang kerana digunakan untuk menjalankan proses kehidupan seperti respirasi. Tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba ataupun tenaga kimia makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Okey, murid-murid, selepas kelas kita tadi, murid-murid diminta untuk membuat latihan formatif 2.1 di dalam buku latihan murid-murid. Hanya terdapat 2 soalan sahaja. Okey, terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih.